Hai, Assalamualaikum semua. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Fizah untuk sentuhan emas Sains SPM 1511 soalan 11 dan untuk siri yang kedua ini Cikgu akan gunakan soalan daripada SMKA dan SABK, soalan daripada Negeri Sembilan dan juga soalan daripada Melaka. Jom sama-sama kita mulakan. Kita mulakan dengan soalan daripada SMKA dan SABK. Seperti biasa, soalan 11 akan bermula dengan bahan rangsangan. Okey, dan rangsangan untuk soalan ini adalah gambar dan juga pernyataan. Diberi ketulan daging besar, ketulan daging kecil. Siti mendapati apabila dia memasak daging yang dipotong kecil, daging tersebut masak lebih cepat berbanding daging yang dipotong dalam ketulan besar. Jadi, daripada gambar rajah, daripada pernyataan yang diberi, sebenarnya kita sudah pun dapat mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang jelas daripada gambar ini, yang dimanipulasi ialah satu ketulan daging besar dan ketulan daging kecil. Maksudnya dekat sini yang dimanipulasi adalah ketulan daging ataupun saiz daging tadi, sama ada besar ataupun kecil. Manakala pemboleh ubah bergerak balasnya adalah daripada ayat ini, masak lebih cepat. Maksudnya tempoh untuk memasak tadi sama ada lebih cepat ataupun lebih lambat. Okey, jadi setelah kita mengenal pasti PM dan PB-nya, maka tiada masalah untuk kita menulis pernyataan masalah dan juga hipotesis. Okey, jadi pernyataan masalahnya, adakah saiz daging mempengaruhi tempoh memasak? Dan adik-adik kena ingat, pernyataan masalah mesti bermula dengan kata tanya dan mesti berakhir dengan tanda soal. Ini adalah pernyataan masalah. Okey, seterusnya adalah hipotesis. Jika saiz daging kecil, maka tempoh memasak lebih cepat ataupun lebih singkat, ataupun adik-adik nak tukar. Jika saiz daging besar, maka tempoh memasak lebih lama. Ini adalah cara untuk menulis hipotesis. Okey, seterusnya soalan C. Okey, untuk menjawab soalan C 1, 2, 3 dan 4, soalan-soalan ini, sila perhatikan betul-betul semua radas dan bahan yang diberi dalam soalan. Okey, jadi dalam soalan ini, bahan dan radas yang diberikan ialah, jom sama-sama kita baca. 2 gram cebisan marmar hancur, 2 gram ketulan marmar bersaiz besar. Asid hidroklorik cair, penyumbat getah dengan salur penghantar, kelalang kon, kaki ritot dengan pengapit, biuret dan juga jam randik. Okey, daripada bahan dan radas ini sebenarnya kita sudah pun boleh mengenal pasti PM dan PB. Okey, dekat sini ditulis 2 gram cebisan marmar hancur, 2 gram ketulan marmar bersaiz besar. Bermaksud yang dimanipulasi di sini ialah saiz marmar ataupun saiz bahan tindak balas. Itu adalah yang dimanipulasi. Manakala yang bergerak balas ialah, ini eksperimen apa sebenarnya? Ini adalah eksperimen berkaitan dengan kadar tindak balas. Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balasnya adalah kadar tindak balas. Okey, jadi apabila kita sudah mengenal pasti PM dan PB, maka tiada masalah untuk kita tulis tujuan eksperimen kerana dalam tujuan wajib ada PM dan PB. Okey, jadi tujuan eksperimennya adalah untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Untuk mengkaji kesan PM terhadap PB ataupun untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Itu adalah salah satu cara untuk menulis tujuan eksperimen. Okey, seterusnya pemboleh ubah. Sudah disebut dalam soalan, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dua pemboleh ubah ini sahaja. Maka pemboleh ubah dimanipulasi adalah saiz marmar tadi. Sama ada bersaiz besar ataupun bersaiz kecil. Ataupun boleh juga kita tulis saiz bahan tindak balas. Okey, dan untuk pemboleh ubah bergerak balas, sama ada kita pilih kadar tindak balas ataupun masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Okey, kadar tindak balas ini anak-anak cuma boleh gunakan semasa dalam pemboleh ubah. Tetapi semasa dalam prosedur, semasa penjadualan data, semasa menulis penjadualan data, mesti gunakan pemboleh ubah yang kita boleh nampak, yang kita boleh ukur. So, yang mana yang kita boleh ukur? Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas ini mesti digunakan, wajib digunakan semasa kita menulis prosedur dan juga penjadualan data. Okey, prosedur seperti biasa.
Lukiskan gambar rajah berdasarkan semua bahan dan radas yang diberikan dalam soalan dan wajib berlabel. Okey, ini gambar rajah berkaitan dengan kadar tindak balas. Jika kita tengok gambar ni pun kita dah tahu ini berkaitan dengan kadar tindak balas. Dan gambar yang pertama ini kita gunakan ketulan marmar bersaiz kecil, salah satu. Jadi gambar yang pertama ni kita buat ketulan marmar bersaiz kecil. Selesai kita lukis semua radas dan bahan yang diberikan. Prosedur yang berikutnya yang perlu ditulis ialah perhatikan dan rekodkan. Yang cikgu sebutkan tadi, mesti tulis pemboleh ubah bergerak balas yang kita boleh nampak, kita boleh ukur. Jadi yang kita boleh ukur ialah masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas di dalam burette. Okey, dan tadi kita cuma gunakan ketulan marmar bersaiz kecil. Jadi wajib kita ulang, mesti kita ulang. Jadi kita ulang eksperimen dengan menggunakan ketulan marmar bersaiz besar. Mesti ulang. Okey, dan penjadualan datanya bila kita dah ada PM dan PB, buatlah jadual. Di sebelah kirinya adalah PM saiz marmar sama ada kecil ataupun besar. Manakala PB-nya, ini mesti PB yang kita boleh ukur. Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas mesti ada unit saat S. Dan biarkan kosong. Okey, ini adalah soalan bagi SMKA dan juga SABK. Senang kan adik-adik? Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua daripada Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan. Seperti biasa, kita baca pernyataan yang diberi dengan teliti. Baldi yang penuh dengan pasir adalah lebih sukar digerakkan daripada keadaan pegun dan lebih sukar berhenti berayun. Situasi ini menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti berayun bergantung kepada jisimnya. Okey, daripada pernyataan yang diberi, lagi sekali cuba cari PM dan PB. Sebenarnya PM dan PB tu dah pun ada dalam soalan yang ini. Daripada situasi ini. Okey, daripada ayat situasi ini, PM-nya ialah jisim. Yang kita manipulasi adalah jisim. Manakala yang bergerak balas adalah masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti berayun. Kita dah ada PM, kita dah ada PB. Boleh tak kita tulis pernyataan masalah? Boleh. Senang sangat-sangat. Maka kita tulislah. Adakah masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti berayun bergantung kepada jisimnya? Bermula dengan kata tanya adakah, berakhir dengan tanda soal. Adakah PB bergantung kepada PM? Ini untuk pernyataan masalah. Okey, seterusnya hipotesis. Sama juga, hipotesis mesti ada PM dan PB. Jadi kita tulis, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin lama masa yang diambil untuk berhenti berayun. Ataupun kalau adik-adik nak tukar, semakin kecil jisim sesuatu objek, semakin singkat masa yang diambil untuk berhenti berayun. Okey, itu cara untuk menulis hipotesis. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C, baca dan perhatikan betul-betul semua radas yang diberikan dalam soalan. Okey, radas dan juga bahan yang diberi dalam soalan adalah plastisin 30 gram, plastisin 70 gram, pengapit G, bilah gergaji dan juga jam randik. Jelas dekat sini. Plastisin 30 gram, plastisin 70 gram. Bermaksud yang kita manipulasikan dekat sini ialah jisim plastisin. Bagus. Okey, dan diberi jam randik dekat sini. Bila jam randik mesti berkaitan dengan masa kan? Okey, jadi pemboleh ubah bergerak balas di sini ialah tempoh ayunan ataupun masa untuk 10 ayunan. Okey, jadi kita dah ada PM dan juga PB, maka kita boleh tulis tujuan, pemboleh ubah, prosedur dan juga penjadualan data. Okay, kita tengok yang pertama tujuan. Kita dah ada PM, kita dah ada PB. Okay, jadi tujuan eksperimennya adalah untuk mengkaji hubungan antara jisim plastisin dan tempoh ayunan ataupun masa untuk 10 ayunan. Ini tujuan. Untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Itu formulanya. Untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Okey, pemboleh ubah. Tidak dinyatakan pemboleh ubah yang mana.
Jadi boleh tulis ketiga-tiga pemboleh ubah dimanipulasi adalah jisim plasesin. Kita gunakan jisim yang berbeza. Bergerak balas sama ada kita gunakan tempoh ayunan ataupun masa untuk 10 ayunan. Pemboleh ubah dimalarkan yang mesti sama, contohnya panjang ataupun bilangan ataupun jisim bilah gergaji, ataupun juga boleh kita gunakan bentuk, jisim ataupun jenis plasesin. Okey, prosedur. Untuk prosedur lagi sekali cikgu galakkan anak-anak semua lukis gambar rajah. Lukis semua bahan dan radas yang diberikan dan wajib berlabel, lengkap berlabel. Okey, contohnya begini. Okey, dan kita gunakan plasesin 30 gram. Kita gunakan plasesin yang pertama yang berjisim 30 gram. Lukis gambar. Okey, selesai lukis gambar. Okey, perhatikan dan rekodkan. Perhatikan dan rekodkan PB. Pemboleh ubah bergerak balas yang kita nampak. Yang kita boleh ukur. So, apa yang kita boleh ukur? Tempoh ayunan. Ataupun kita boleh ukur masa untuk 10 ayunan dengan menggunakan jam randik tadi. Okey, dan kita ulanglah. Sebab tadi kita dah guna jisim 30 gram. Sekarang kita ulang eksperimen dengan plasesin 70 gram. Jisim yang kedua. Itu untuk prosedur. Okey, dan untuk penjadualan data seperti biasa, di sebelah kiri adalah PM, jisim plasesin, wajib tulis unitnya gram. Kita gunakan dua jisim yang berbeza 30 dan 70. Manakala untuk pemboleh ubah bergerak balas sama ada tempoh ayunan ataupun masa untuk 10 ayunan, masih lagi unitnya S dan biarkan kosong. Okey, senangkan adik-adik? Kita teruskan lagi dengan satu lagi set soalan daripada Negeri Melaka. Okey, Negeri Melaka. Pernyataan yang diberi, maklumat yang diberi. Kena baca betul-betul, fahamkan apa maksud di sebalik pernyataan yang diberi. Cikgu Maznah dan adiknya mengalami masalah rabun dekat. Bila rabun ni mesti berkaitan dengan kanta. Kedua-duanya memakai cermin mata yang diperbuat daripada kanta cembung. Oleh kerana Cikgu Maznah mengalami masalah rabun dekat yang lebih teruk daripada adiknya, maka dia memakai cermin mata yang lebih tebal kerana ianya menghasilkan jarak fokus yang lebih dekat. Manakala adiknya menggunakan cermin mata yang lebih nipis. Itu soalan. Itu maklumat yang diberi. Jadi, boleh tak adik-adik cari dalam maklumat ini PM dan PB? Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang berbeza dalam soalan ni? Okey. Pemboleh ubah dimanipulasinya jelas dekat sini. Kalau adik-adik tengok betul-betul. Satu cermin mata yang lebih tebal. Satu lagi cermin mata yang lebih nipis. Okey, bermaksud ketebalan kanta. Kanta apa? Kanta cembung. Ketebalan kanta cembung. Satu kanta cembung yang tebal. Satu lagi kanta cembung yang nipis. Bergerak balasnya apa? Bergerak balasnya adalah jarak fokus dekat sini. Apa yang kita nak perhatikan ialah jarak fokus. Kita dah ada PM, kita dah ada PB. Boleh tulis pernyataan masalah? Boleh. Bagaimana caranya? Adakah ketebalan kanta mempengaruhi jarak fokus? Adakah ketebalan kanta mempengaruhi jarak fokus? Adakah PM mempengaruhi PB? Adakah PM mempengaruhi PB? Itu caranya. Okey. Seterusnya hipotesis. Semakin tebal kanta cembung, semakin dekat jarak fokus kanta. Ataupun semakin nipis kanta cembung, semakin jauh jarak fokus kanta. Mana-mana salah satu. Okey, seterusnya untuk soalan C. Kalau boleh adik-adik tolong gariskan semua bahan dan radas yang diberikan iaitu kanta cembung tebal, kanta cembung nipis, pemegang kanta, lilin, skrin putih dan juga pembaris. Okey, jelas dekat sini. Kanta cembung tebal, kanta cembung nipis. PM-nya apa? PM-nya ialah ketebalan kanta cembung. Satu tebal, satu nipis. Dan pemboleh ubah bergerak balasnya apa? Jarak fokus. Apabila berkaitan dengan kanta, mesti berkaitan dengan jarak fokus. Okey, jadi terus kita boleh tulis tujuan eksperimennya. Untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dan jarak fokus. Untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Okey, jadi yang kita manipulasi dekat sini ialah ketebalan kanta cembung. Yang bergerak balas adalah jarak fokus, manakala yang dimalarkan adalah jenis kanta ataupun jarak
objek. Okey, satu peringatan kepada anak-anak semua. Semasa menjawab soalan, jangan sesekali buat singkatan short form. Pemboleh ubah dimanipulasi, tulis PM. Pemboleh ubah bergerak balas, tak boleh. Kena tulis lengkap. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Kena tulis lengkap. Okey. Prosedur, lagi sekali, cikgu galakkan anak-anak semua, lukis gambar rajah. Lukis semua bahan dan radas yang diberikan, ada lilin, ada kanta cembung tebal, ada skrin. Lukis gambar rajah. Okey, bila kita dah lukis gambar rajah, prosedur berikutnya ialah kita laraskan skrin supaya satu imej yang tajam terbentuk pada skrin. Okey, kita laraskan skrin. Kemudian apabila kita dah laraskan skrin, kita boleh ukur dan kita boleh rekod jarak fokus. Ukurkan dan rekodkan jarak fokus dan mesti ulang. Mesti ulang. Ulang dengan apa? Ulang eksperimen dengan menggunakan kanta cembung nipis. Sebab dalam gambar tadi kita gunakan kanta cembung tebal. Okey, jadi sekarang kita perlu ulang dengan menggunakan kanta cembung nipis. Okey, dan untuk penjadualan data seperti biasa, PM di sebelah kiri, PB di sebelah kanan. PM kita adalah ketebalan kanta sama ada tebal ataupun nipis. Manakala PB kita adalah jarak fokus. Unitnya cm mesti ada dan ruangan ini biarkan kosong. Itu untuk penjadualan data. Senang kan adik-adik? Okey. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Good luck, all the best. Cikgu yakin anak-anak semua boleh skor untuk subjek sains. Semoga perkongsian cikgu pada kali ini bermanfaat buat semua. All the best. Assalamualaikum.